Tema yang diberikan kepada saya untuk disampaikan yaitu mewujudkan hidup Kristen dengan sengaja. 所以我们今天的主题就是刻意地实现这基督教的生活， Yaitu diambil dari Kolose pasal 4 ayat yang kedua hingga 18. 所以我们阅读哥罗西书第4章2到18节。 Berhubung waktu, saya hanya mengajak kita membaca Kolose pasal 4 ayat yang kedua hingga yang ke-6. 因为时间的话，所以我们只单阅读从第2节到第6节。 Dan hanya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin dan kita yang dalam bahasa Indonesia bisa mengikutinya. 好，所以我们单单用中文阅读，印尼文的话，自己在心里阅读。好，第2节，哥罗西书第4章第2节，你们要恳切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告，求神赐给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被困锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎么样回答个人。 Saya baru-baru diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pulang ke Samarinda untuk reuni bersama teman-teman SMP saya. 所以上帝刚刚给我机会，就是让我回到撒马林的与其他的校友聚会。 Nah, pada saat di Samarinda, 就是在撒马林的时候， saya sempat diceritakan tentang wujud hidup beberapa orang Kristen. 有很多人跟我分享有关很多基督徒的一个他们生活的一个实现出来。 Yang mana mereka sudah menjadi batu sandungan di masyarakat. 所以他们已经成为社会的绊脚石。 Dan menyebabkan beberapa orang non-Kristen menolak menjadi orang Kristen. 所以使得非基督徒的话，他们拒绝成为基督徒。 Adapun wujud kehidupan orang Kristen yang diceritakan antara lain. 所以他们所实现出来的生活是如此。 Ada sepasang suami istri Kristen. 有一对就是基督徒的夫妇， Mereka rupanya kurang memperhatikan orang tuanya. 所以他们没有关心到他们的老人家。 Mereka dikenal kaya, rumahnya besar. 所以他们有钱，有很大的房子。 Tetapi kedua orang tua istrinya dibiarkan mereka hidup dengan kesepian di rumahnya. 但是他的这个太太的家长们的话，老人家的话，他们不理他们。 Dan orang tua ini jarang sekali dikunjungi. 而且他们很少拜访老 Kurang 人家， diperhatikan kondisinya. 后来也不够关心他们。 Kurang diperhatikan makanannya, kesehatannya, pengobatannya. 所以有关这个医疗啊、食物方面啊，后来各种各样的，他们都没有关心。 Kedua suami istri Kristen ini selalu memiliki alasan sibuk 所以他们一对夫妇的理由都是很忙， sehingga tidak bisa mengunjungi akan orang dan memperhatikan orang tuanya. 所以他们没有时间拜访他们的老人家。 Namun mereka bisa sangat aktif di gereja Tuhan 但他们即使在教会是很热心的， dan selalu saja mereka ada waktu melakukan aktivitas gereja. 而且他们都有时间参与服事。 Nah, perilaku mereka yang demikian 所以这种的一个这种的行动， menjadi batu sandungan di masyarakat Samarinda. 那成为就是当地的居民的绊脚石。 Ada pula 有些 seorang Kristen saat dia berbisnis bekerja sama dengan beberapa temannya, uang dari teman-temannya kemudian dimakannya. 所以有些基督徒的话，当他做生意跟他的朋友们合伙，他把朋友伙伴的钱把它吃掉。 Dia selalu memberi alasan kepada teman-temannya.
他每一次都是给他朋友理由， yang intinya mengungkapkan bahwa bisnisnya itu telah rugi, 就是主要的问题，他一直说生意亏了， bisnisnya bermasalah, 就是生意有问题， dan lain-lain alasan. 就是各种各样的理由。 Sehingga uang dari teman-teman yang berbisnis dengannya menjadi nihil. 所以跟他做伙伴的人，就是最后就是归零。 Namun anehnya, 但很奇怪， orang Kristen ini bisa semakin kaya. 但这个基督徒越来越有钱， Padahal dia tidak memiliki bisnis yang lain selain bisnis dengan teman-temannya tersebut. 而且他没有其他的生意，除了跟他朋友一起做的， Maka tidak heran 所以怪不得 mereka menjadi batu sandungan di masyarakat Samarinda dan dikenal sebagai orang yang suka memakan uang orang lain. 那成为当地的社会的一个绊脚石，而且他们被称为就是喜欢吃掉别人的钱。 Dan banyak orang pun kemudian menghindari kalau berteman dengan dia ini. 所以很多人就是避免跟他做朋友。 Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹， cerita-cerita demikian menunjukkan adanya wujud hidup orang Kristen yang telah menjadi batu sandungan di dunia ini. 所以这些故事的话，让我们看得出来，很多基督徒实现的生活成为社会的绊脚石。 Dan tentu masih banyak cerita lain yang belum sempat diceritakan. 所以当然有更多的故事我还没有讲出来。 Namun sebagai realita bahwa memang banyak wujud hidup orang Kristen telah menjadi batu sandungan di dunia ini. 但其实实际上，如果我们看到很多实现基督教的一个生活，成为很多人的绊脚石。 Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹， di bulan November ini 在这个11月， kita sudah bersama-sama belajar kitab Kolose yang mengingatkan kita 就是我们已经学习哥罗西书，提醒我们 bahwa sebagai seorang yang sudah ditebus Yesus Kristus, 成为已经被我们已经被主所救出来的， kita berstatus sebagai anak Tuhan yang memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. 所以我们在基督里拥有自由。 Dan seharusnya kita pun sudah menanggalkan kehidupan manusia lama kita atau kehidupan kita pada saat tanpa Kristus. 所以我们应该要脱去就是旧人的样子，就是没有基督的样子。 Nah, untuk kini kita mengenakan kehidupan sebagai manusia baru, 我们要穿上新人的样子， yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan Kristus, kehidupan yang bersama Kristus, kehidupan yang mengutamakan Kristus. 就是被主所充满的，而且荣耀主，而且主为居首。 Nah, saudara-saudara harus diakui, 所以我们必须承认， hanya karena karya Allah di hidup orang yang sudah ditebus Yesus Kristus, maka yang bersangkutan dapat menjadi anak Tuhan yang mengenakan manusia baru. 就是说借着上帝对一个人生命的一个动工的话，使一个人可以成为新的样子。 Nah, namun kehidupan yang demikian, 但是这种的生活， yaitu hidup bisa menjadi manusia baru ini, 成为新样子的生 nah ini 活， tidak terjadi secara otomatis. 那不是自动产生的。 Tetapi diperlukan juga tanggung jawab orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus tersebut. 那必须就是被救赎的人付出责任， Untuk sengaja mau mewujudkan hidup sebagai manusia baru. 所以他必须刻意的实现就是新生命的样子。 Jadi agar seorang anak Tuhan dapat mengenakan manusia baru, 所以一个信主的人要穿上新的生命， dia membutuhkan peran Allah 所以他需要上帝的一个角色， dan juga perannya untuk sengaja mau mewujudkannya. 而且他自己的角色他要刻意实现出来。 Saudara-saudara,
弟兄姐妹， melalui kitab Kolose ini 借着这个哥罗西书， nampak bahwa Paulus juga dengan sengaja mau menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose. 所以保罗是刻意的写一封信给这个哥罗西书的一个信友， Agar mereka yang telah mengalami penebusan dari Yesus Kristus sendiri, yang telah mengalami peran Allah ini, 所以已经经历到就是救赎主的一个恩典，而且新的角色。 mereka juga mau dengan sengaja berperan mewujudkan hidup sebagai manusia baru. 所以他们要刻意的实现出来新 Atau 的生 sebagai 活， seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. 或者成为信主的人。 Jadi melalui surat Kolose ini, 所以借着这个哥罗西书， Paulus mengharapkan 所以保罗期待， jemaat Kolose menyadari 所以哥罗西书的会友醒悟到， bahwa tidaklah cukup secara administrasi mereka dikenal seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. 对不单单他们在身份制上就是被称为基督徒， Tetapi mereka juga perlu dikenal sebagai orang yang beriman dari kehidupan kesehariannya. 所以借着他们的日常生活的话，人人都是认为他们是基督徒， Yaitu dalam relasinya dengan Tuhan, kemudian juga dengan relasinya dengan sesama, kemudian dengan dirinya sendiri. 所以这是与上帝的关系，那就是与人之间的关系，还有与他自己的关系。 Ya, bagi Paulus, 就是对保罗， relasi-relasi ini yaitu dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri perlu sengaja diwujudkan dengan tepat, perlu diwujudkan dengan benar. 所以对保罗来说，就是对上帝的关系、人之间的关系，还有对自己的关系，必须刻意正确的实现出来。 Sebagai satu kesaksian hidup orang yang beriman yang sungguh-sungguh dan memuliakan Allah. 成为真正信主的人的一个榜样，真正荣耀主。 Maka tidak heran 所以怪不得。 dari Kolose pasal 3 yaitu ayat yang tadi sebelum yang ayat yang tadi kita baca, tapi sebelumnya yaitu Kolose pasal 3 dari ayat 18 sampai dengan 4 ayat 18, Paulus mengungkapkan kehidupan yang perlu disengaja diwujudkan oleh jemaat Kolose dalam keseharian adalah. 所以保罗在这个前端是第3章，后来到这个第3章的话，保罗故意要就是鼓励大家要刻意实现出来新生活的样子如下。 Yaitu antara lain dalam relasi dengan Tuhan mereka perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. 所以上帝的关系，他们要拥有一个密切的关系。 Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 4 nampak sekali bahwa Paulus mengharapkan jemaat Kolose sengaja membina hubungan yang erat dengan Tuhan. 所以从这个第4章第2节到第6节的保罗是鼓励大家要刻意就是实现出来与上帝有密切的关系。 Sehingga dia sengaja meminta mereka untuk berdoa dengan tekun. 所以保罗要求他们要恒切的一个祷告。 Dan saat itu Paulus meminta jemaat Kolose berdoa bagi dia dan rekan-rekan pelayanannya. 而且是他要求会友的话，为他自己跟他所有的圣工祷告。 Agar pintu pemberitaan Injil itu dikatakan terbuka dan mereka dapat berbicara tentang rahasia Kristus. 所以使得他们就是被开传道的门，而且可以讲基督的奥秘。 Nah, di sini Paulus mengajarkan, 所以在这一点，保罗教导， kalau seorang umat Tuhan mau memiliki hubungan erat dengan Tuhan, 若因为信主的话，要拥有一个与上帝密切的一个关系， bukanlah semata-mata ia menyerahkannya kepada peran Allah
semata berkarya pada dirinya saja, 所以不单单就是仰望上帝在他身上的一个工作， tetapi ia juga mempunyai tanggung jawab berperan dengan sengaja untuk mewujudkannya. 所以他也是要付出责任，就是刻意实现出来。 Di Kolose pasal 4 ayat 12 hingga yang ke-13, 就在哥罗西书第4章12节到13节， Paulus bersaksi 就是保罗做见证， bahwa Epafras pun sudah sengaja membina hubungan yang erat dengan Tuhan. 那就是以巴佛的话，已经刻意的与上帝有密切的关系， Sehingga dikatakan dia sudah bersusah payah bergumul berdoa kepada Tuhan bagi jemaat di Kolose. 所以他已经很苦待的就是为会友向神求告， Agar mereka bisa berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa rohaninya. 让他们可以很坚固的坚持下去，站立得住， Dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki oleh Allah. 而且是完全就是信心充足。 Artinya agar jemaat Kolose selalu hidup mentaati kehendak Allah. 所以意思是说，让这个哥罗西书的会友的话，一直要遵守上帝。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， hari ini banyak orang Kristen mengatakan bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. 所以今天很多基督徒承认他已经信主了， Dan dia mengatakan bahwa dia sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. 而且已经被主的血的话救赎出来。 Tetapi sayangnya mereka tidak membina hubungan yang erat dengan Tuhan. 但可惜他们没有与上帝有一个密切的关系， Mereka tidak sengaja membina kehidupan berdoa kepada Tuhan. 所以他们没有刻意的故意与上帝一直有一个祷告的生活， Sehingga mereka pun tidak memiliki yang namanya waktu berdoa kepada Tuhan di rumah. 所以他们在家里没有一个特别的时间与上帝祷告， Maupun ikut persekutuan doa bersama saudara seiman. 甚至于参加祷告会。 Dan hubungan mereka dengan Tuhan pun jauh. 所以他与上帝的关系是离远， Bahkan semakin hari semakin dia menjauhi Tuhan. 所以越来越离开上帝， Akhirnya, 远离上帝。最后，最终 Secara administrasi memang dia dikenal orang Kristen. 最终他是基督徒， Tetapi dia adalah orang Kristen yang tidak memiliki hubungan erat dengan Tuhan. 但他没有与上帝密切关系的基督徒。 Sepertinya dia seorang yang beriman. Sepertinya dia dekat dengan Tuhan. 看起来他是信主的人，看起来他是亲近主， Tetapi sebenarnya hubungannya dengan Tuhan sangat jauh. 但其实他与上帝的关系是远离了。 Nah, apakah kita juga orang Kristen yang demikian? 难道我们也是这种的基督徒吗？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹， saya sedih sekali 我最难过。 kalau menemukan ada orang yang menyebut dirinya orang Kristen. 若发现有人称自己是基督徒， Namun dia tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. 但他没有与上帝密切的关系， Dia tidak memiliki kehidupan berdoa. 他没有一个祷告的生活， Bahkan mengatakan, saya tidak bisa berdoa. 甚至说我无法祷告，我不会祷告。 Sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Tapi Ini- mengatakan, saya tidak bisa berdoa. 已经成为基督徒几十年，但是说我不会祷告， Dan dalam kesehariannya, 而且在他的日常生活， dia orang Kristen yang tidak berdoa pada saat mau tidur. 所以他还没有睡觉前都没有祷告， Tidak berdoa saat bangun tidur. 所以起床的时候也没有祷告， Tidak berdoa saat mau makan, saat bermasalah. 所以当要吃饭或者遇到问题的话也没有祷告， Pokoknya dia mengabaikan berdoa. 所以他忽略祷告了。 Ya, dia tidak memiliki kehidupan yang senantiasa berdoa, bertekun dalam doa. 所以他没有这种生活，都是一直很殷勤的祷告的生活。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， banyak orang Kristen
很多基督徒 sudah berkali-kali diajari bagaimana berdoa. 就是已经被教导好几遍的话，如何祷告， Dan disadarkan untuk membina hubungan yang erat dengan Tuhan. 而且被醒悟到的话，要与上帝有一个很好的关系。 Tetapi sayangnya 但可惜， mereka terus mensepelekannya, mengabaikannya. 但是他们一直看轻、看不重这些事， Sehingga sampai hari ini 所以到今天， mereka masih saja menjadi orang Kristen yang tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. 所以到如今，他们还是没有拥有一个与上帝密切的 Masih 关系。 menjadi orang Kristen yang malas berdoa. 那也是成为懒惰祷告的基督徒， Tidak berdoa. 而且不祷告， Sehingga tidak heran 所以怪不得， juga tidak pernah ikut persekutuan doa gereja. 从来也不参加教会的祷告会。 Puluhan tahun menjadi orang Kristen tapi tidak terlibat dalam persekutuan doa gereja. 那就是几十年成为基督徒，但是从来没有参加过祷告 Yang 会。 mendoakan kegiatan-kegiatan gereja, mendoakan saudara seiman dan macam-macam. 那就是为我们教会的活动祷告，也是为教会的会友们祷告。 Saudara-saudara, apakah ada di antara kita juga demikian? 难道我们其中有这种的人吗？ Kehidupan yang perlu sengaja diwujudkan jemaat Kolose dalam keseharian yang kedua. 那就是在格罗西书的会友的生活要刻意实现出来的第二点。 Dalam relasi dengan sesama, mereka perlu memiliki hikmat dari Tuhan. 那就是与人之间的交往需要来自上帝的智慧。 Dari Kolose pasal 3 ayat 18, yaitu ayat yang sebelumnya kita baca tadi, sampai Kolose pasal 4 ayat 1. 那就是从哥罗西书第3章18节到第4章第1节， Nampak Paulus mengingatkan jemaat Kolose 那就看得出来保罗提醒 agar 会友， pada saat mereka hidup bersama dengan sesamanya, mereka tidak boleh secara sembarangan. 而且当他们一起跟大家相处的时候，不能随随便便随意， Tidak boleh semaunya, 不能随意， tidak boleh sesuai kehendak dirinya saja. 不单单不可以随自己的意思， Tetapi mereka perlu hidup mengikuti kehendak Tuhan. 但是他们需要随上帝的旨意活出来， Mengikuti aturan main Tuhan. 那是跟随上帝的游戏规则。 Hidup seharusnya sebagai manusia baru yang di dalam Tuhan. 那成为在主里面新的一个生命的人， Dan yang mau berkenan kepada Tuhan. 而且讨主喜悦的人， Dan sebagai seorang yang takut kepada Tuhan. 而且成为敬畏主的人。 Maka melalui Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. 所以从这个哥罗西书第3章18节到第4章第1节， Nampak Paulus mengingatkan 看得出来保罗提醒， bagaimana hidup yang seharusnya dimiliki oleh jemaat Kolose. 那哥罗西书的会友该拥有怎么样的生 Pada 活？ saat mereka berhubungan dengan anggota-anggota rumah tangganya. 那当他们与他们家人相处的时候， Yaitu hubungan antara suami dan istri. 那就是丈夫与太太， Hubungan orang tua dengan anak. 那就是父母与孩子的关系， Hubungan dari hamba dengan tuannya. 那主人跟仆人的关系。 Nah, yaitu mereka semua seharusnya mewujudkan hubungan yang mengikuti aturan main Tuhan. 就是全部都要遵守上帝的游戏规则。 Nah, setelah Paulus mengungkapkan hal ini, 当保罗已经表露出来这些， kemudian kalau kita melihat Kolose pasal 4 ayat yang kelima, 就是看哥罗西第4章第5节， Paulus juga mengingatkan bagaimana seharusnya mereka hidup bersama dengan orang-orang luar. 所以保罗也是提醒如何跟众人的话，外面的人交往， Artinya dalam hubungan dengan sesama yang lebih luas. 而且这个更广泛的就是人际关系的交往。 Paulus mengingatkan 保罗提醒， bahwa dalam hubungan dengan sesama 就是与人之间的交往， mereka seharusnya dipenuhi dengan hikmat
dari Tuhan. 他们应该被上帝的智慧所充满。 Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹， rupanya Paulus sadar 就是保罗醒悟到， tanpa hikmat dari Tuhan, 若没有上帝的智慧 umat， Tuhan yang adalah manusia terbatas 就是信主是有限的人， dan yang memiliki kecenderungan berdosa, 而且我们的去向是犯罪了。 bisa saja selalu keliru 有可能我们会错， dan tidak benar. 甚至不对。 Sehingga Paulus sadar 所以保罗醒悟到， umat Tuhan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memberi hikmat kepada dia. 所以上帝的儿女需要上帝的帮助，是给他智慧， Agar rencananya, keputusannya, tindakannya bisa benar-benar sesuai kehendak Tuhan. 让他的计划，让他的想法，让他的行动都可以按照上帝的旨意， Dan bisa berkenan kepada Tuhan. 甚至讨主喜悦的。 Jadi Paulus mengingatkan 所以保罗提醒， agar jemaat Kolose dalam berrelasi dengan sesamanya. 所以这哥罗西书的一个会友与外面的人交往， Mereka perlu memiliki hikmat dari Tuhan. 他们该拥有从上帝而来的智慧。 Adapun Amsal pasal 1 ayat 7 mengingatkan kita 其实从箴言书第1章第7节， bahwa awal dari pengetahuan atau hikmat adalah takut akan Tuhan. 那就是敬畏耶和华是智慧的开端。 Jadi pada saat jemaat Tuhan berrelasi dengan sesamanya, 所以当这个会友们与外面的人交往， maka diharapkan mereka tidak sembarangan menggunakan keberadaannya dalam berpikir, dalam berkata-kata, dan dalam bertindak. 所以他们不能随意按照自己的想法，按照自己所说的，还有自己的行动。 Tetapi mereka perlu memiliki hikmat Tuhan. 但是他们需要上帝的智慧， Artinya mereka perlu mewujudkan relasi dengan sesama berdasarkan fondasi takut akan Tuhan. 所以他们应该要借着就是敬畏主的一个基础，跟其他人交往。 Nah, saudara-saudara, sering ditemukan 即使我们经常发现 orang 到， Kristen tidak berhikmat di dalam berrelasi dengan sesamanya. 就是我们基督徒与其他人交往的话，没有上帝的智慧， Sehingga mereka pun selalu menjadi sumber masalah di masyarakat ini. 所以成为社会的问题。 Kata-kata dan tindakannya terhadap sesama bukannya dipenuhi hikmat Tuhan. 所以他所说的，他所做的，没有被上帝充满， Sehingga kata-katanya tidak dipenuhi kasih. 所以他的话语是没有爱心， Kata-katanya selalu menyakitkan. 就是让别人伤心， Penuh kebencian, penuh iri, penuh dendam. 就是充满怀恨、嫉妒。 Pokoknya kata-kata yang tidak memberkati. 就是他所说的不成为别人的祝福， Sehingga menghancurkan hubungannya dengan sesama. 所以使得他与其他人的关系毁坏了。 Saya punya kenalan seorang Kristen. 我认识一位基督徒， Kalau ngomong dan bertindak seenaknya sendiri. 他所说的、他所做的是随意， Tanpa terlebih dahulu dia meminta hikmat Tuhan untuk mensortir kata-kata dan tindakan yang akan dia wujudkan tersebut. 所以他没有求上帝的智慧来筛选他所说的、他所做的。 Apakah kata-kata itu cocok dikatakan? Apakah tindakan tersebut cocok untuk diwujudkan bagi dia sebagai seorang anak Tuhan? 他身为上帝的儿女，有没有想过他所说的、他所做的是不是该的、应该的？ Dan apakah kata-kata atau tindakannya itu tepat waktunya untuk diucapkan atau diwujudkan pada saat itu? 所以他所说的是不是时刻刚刚好？ Sehingga sering melalui perkataannya atau tindakannya sesamanya menjadi sangat tersinggung. 所以使得很多人伤心， Merasa telah dipermalukan, direndahkan, dianggap orang yang tidak berguna. 甚至于看得低，甚至看不起他。 Maka hubungannya dengan sesama pun selalu enggak baik. 所以他与其他人的关系是 Ia 不 tidak 好， disukai oleh sesamanya.
很多人不喜欢他， dijauhi dari pergaulan, 甚至很多人就是远离他， bahkan dibenci dan dimusuhi oleh sesamanya. 甚至被怀恨，被别人怀恨。 Saudara-saudara, bagaimana wujud relasi kita dengan sesama kita di dunia ini? 我们与其他人的关系是如何呢？ Apakah sudah tepat sehingga bisa memperkenankan Tuhan? 难道已经正确吗？使得讨上帝的喜悦。 Dalam Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 18, 在哥罗西书第4章第7到第8节， nampak bahwa Paulus sendiri sudah dengan sengaja, dengan hikmat Tuhan membina relasinya dengan sesamanya. 所以看得出来，保罗已经刻意的，就是已经刻意的实现出来，其他人的交往关系用上帝的原则。 Sehingga di dalam suratnya terlihat hubungannya itu sangat dekat, hubungannya sangat baik dengan sesamanya. 所以看得出来，就是从这个书信的话，他与其他人的关系是 Sehingga 很密 dia 切。 pun bisa memberi salam, menitipkan salam, dan tanpa sungkan dia pun meminta mereka melakukan beberapa hal di antara mereka. 甚至他经常对这些人的话问安，甚至要求这些人的话为他做什么事情， Dan nampak jelas 而且看得 di dalam 清楚。 Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 18, 所以从哥罗西第4章第7到18节， Paulus kemudian dapat menyebutkan orang-orang yang sudah berhubungan dekat dengan dia, yang selalu baik dengan dia. 所以他可以诉说跟他的关系很好的人。 Maka kalau kita baca Kolose pasal 4, dia memberi salam kepada Tikikus, Onesimus, Aristarkus, Markus, Justus, Epaphras, Tabib Lukas, Demas, Dimfa, Archippus. 所以他就是问这些向这些人问安，就是推基古、亚尼西姆，还有亚里达古、耶稣，又被称为约斯都等等人。 Dan nampak juga 而且看得出来， Paulus memiliki hubungan yang begitu baik dengan jemaat di Kolose, 甚至他跟这个哥罗西书的会友密切的 jemaat 关 di 系。 Laodikia, 这老底家的会友也是有密 jemaat 切 di 的关系。 Hierapolis, 这个希拉波里的会友也是有 jemaat 好的 yang 关系。 ada di rumah Nimfa. 甚至在这个宁发的家庭聚会的会友也是好的关系， Jadi dapat dikatakan 所以可以 Paulus So- adalah anak Tuhan yang sudah mampu dengan hikmat Tuhan membina hubungan atau relasinya dengan sesama. 所以保罗是已经以上帝的旨意的话，刻意实现出来与其他人好的 Sehingga 关系 dia，memiliki kedekatan yang begitu baik dengan sesamanya. 所以他与众弟兄姐妹有一个很好的关系， Ia memiliki relasi dengan sesama yang apa? Berkenan kepada Tuhan. 甚至他跟讨上帝喜悦的人有很好的关系， Sehingga nampak sepertinya terjalin hubungan yang baik antara Paulus dengan mereka. 甚至于他与其他人的关系是非常密切，非常好。 Mereka bisa saling memperhatikan, 他们可以彼此关心， saling menghibur, 彼此安慰， saling menguatkan, 彼此兼顾， saling memberi salam. 彼此问安， Pokoknya saling memberi hal-hal positif dan memberkati. 甚至于给他们一个正面的来祝福的一个影响， Dan bukan hubungan yang saling iri, 而不是就是彼此怀恨的 saling 关系， membenci, 彼此嫉妒的关 saling 系， bertengkar, 彼此吵架的关系， ribut, musuhan, 就是吵吵闹闹， mendatangkan kekacauan, 那就是混乱一切， kenegatifan dan kehancuran. 甚至于负面的一个影响。 Bagaimana dengan kita? 我们如此呢？ Apakah kita pun bisa memiliki relasi dengan sesama yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan? 我们如何呢？我们拥有与其他人有上帝的智慧与其他人的 Sehingga 关系吗？ kita pun memiliki banyak teman di masyarakat ini. 所以我们在这个社会拥有很多的朋友， Dan mereka senang berrelasi dengan kita.
他们喜欢跟我们做朋友， Karena kehadiran kita selalu memberkati mereka. 因为我们的来到成为他们的祝福， Mendatangkan hal positif dan yang baik bagi mereka. 带给他们一个正面好的影响。 Atau kita justru dianggap orang aneh. 是反过来，我们变成怪人， Bahkan dianggap orang jahat 甚至坏人， oleh sesama kita di masyarakat ini. 而且被社会称我们， Atau di kalangan sesama umat Tuhan, 甚至在这个我们信主的当中， kita dijauhi. 信主的朋友们、弟兄姐妹都远离 Karena 我们， kehadiran kita ini selalu menjadi sumber keributan dan masalah. 因为我们的来到使得当中都混乱了。 Kita selalu tidak akur dengan saudara seiman. 我们跟其他的弟兄姐妹没办法和睦， Dan membuat keresahan di mana-mana. 甚至到处都是使得人着急。 Ya karena kehadiran kita bukannya membawa ketenangan. 因为我们的来到没有带给他们平安， Bukannya membawa kebahagiaan, sukacita dan berkat kepada orang lain. 没有带给他们幸福，没有带给他们祝福。 Tetapi kehadiran kita membawa ketakutan tersendiri. 但是我们的来到使得别人感到害怕， Membawa kengerian bagi orang lain. 使得他们吓倒了， Membawa keributan, membawa masalah. 那带给他们问题，还有吵架， Membawa ketenangan, kesedihan, kehancuran bagi orang lain. 不带给他们平安，使得他们就是毁坏他们。 Bagaimana keadaan kita saat berelasi dengan sesama? 我们与其他人的交往的情况如何呢？ Sudahkah kita dengan sengaja, dengan hikmat Tuhan mewujudkan relasi dengan sesama kita? 我们是否已经用上帝的智慧刻意实现与其他人好的关系呢？ Kehidupan yang perlu disengaja diwujudkan oleh jemaat Kolose dalam keseharian yang ketiga. 那这是刻意地实现出来的哥罗西书的生活。第三点， Yaitu dalam relasi dengan diri sendiri, yaitu mereka perlu sebagai pelaku firman Tuhan. 就是与我们自己的与他们自己的话，必须施行出来上帝的话语。 Saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan. 我曾经见过一位信主的人， Ia rajin beribadah dan melayani Tuhan. 他很勤劳的聚会还有服侍主。 Ia suka membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. 他喜欢阅读跟学习上帝的话， Dan dia sangat tahu ajaran firman Tuhan. 所以他非常知道上帝的教训。 Tetapi anehnya, 但很奇怪的， kebenaran firman Tuhan yang sudah diketahuinya, diajar kepadanya, tidak terwujud di hidupnya. 但可惜他所知道的已经被教导给他的上帝的话语，他没办法实现出来。 Dia sama sekali bukan seorang pelaku firman Tuhan. 他不是一位施行者，上帝的话语的施行者。 Nampak sepertinya ada keterpisahan ajaran firman Tuhan dengan kehidupannya. 甚至好像是他被教导的话语跟他所做的好像是分开的， Maka tidak heran 所以怪不得。 wujud dari hidup pribadinya 所以他个人的实现出来的生活， dan wujud relasinya dengan sesama dalam keluarga ataupun dengan masyarakat 甚至他在他的家庭里面的关系跟其他人的关系 menjadi tidak karuan semua. 变成混乱了。 Nampak kehidupannya jauh dari ajaran firman Tuhan. 甚至他的生活好像是离开上帝的话语很远。 Dari Kolose pasal 4 ayat yang kedua. 所以从哥罗西第4章第2节， Paulus mengingatkan jemaat Kolose untuk dengan sengaja perlu berjaga-jaga agar selalu hidup dengan mengucap syukur. 所以从哥罗西第4章第2节的话，保罗那边要提醒要谨慎感恩。 Artinya jemaat Kolose seharusnya mau dengan sengaja mewujudkan firman Tuhan di hidupnya.
所以他们会有一定要刻意实现出来上帝的话语。 Nah, sehingga mereka juga dapat memandang seluruh kehidupannya dari sudut pandang Tuhan dan dari sudut pandang firman Tuhan. 甚至他们可以把他们的生活从上帝的角度，或者从上帝的话语角度来看。 Dan dengan hal ini, yaitu dia memiliki pandangan dari sudut pandang Tuhan, 所以就是借着这一点，他拥有上帝的角度来 akan 看， memampukan mereka menyadari 使得他们有能力醒悟 bahwa 到， seluruh perjalanan hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan 所以他们生命的里程，身为上帝的儿女， pasti ada dalam tangan Tuhan. 一定是在上帝的手中。 Pasti dituntun Tuhan, pasti disertai Tuhan. 上帝确定要与他同在， Yang pasti akan memberi yang terbaik kepada dia. 甚至上帝会赏赐给他最好的， Sehingga juga memampukan mereka memandang kehidupan ini secara positif. 甚至他们可以用正面的角度来看这个生命 Dan 生活。 memampukan mereka untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan yang dialaminya. 而且使得他们有能力在随时的话感谢主， Dan tidak mewujudkan kehidupan yang terus-menerus mengeluh saja. 所以不让实现出来就是一直在埋怨的生活。 Yang melalui kitab Kolose ini, 所以借着这个哥罗西书， Paulus mengharapkan 所以保罗期待 jemaat Kolose seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi ajaran firman Tuhan. 所以会友们成为一个活出来上帝的话， Atau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dunia ini. 所以甚至在世上成为实行上帝的话的实行者。 Ya, agar nampak ajaran imannya mempengaruhi hidupnya. 甚至于他的信心的教导，不是影响他的生活， Atau imannya terwujud nyata di hidup pribadinya. 甚至于他的信心可以表露于他私人个人 Saudara-saudara, 弟兄姐妹。 saya baru bertemu dengan seorang anak Tuhan. 我刚刚见过一位信主的人， Kalau ngomong terlihat sombong sekali. 他讲话的话看起来很骄傲的， Dan dia pun selalu kepingin ditonjolkan. 甚至于他想大家看为最高， Kepingin terus yang diutamakan, dinomorsatukan, dijadikan pemimpin di 他 dalam 喜欢 kelompoknya. 被升为最高， Ajaran firman Tuhan tidak nampak di hidupnya. 所以上帝的话看不出来在他的生命， Karakternya jelek, 他的品格，他的个性很坏，喜欢骗， hidup selalu dalam dosa. 就是一直活在最终， Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus saja. 好像几乎像就是不认识主的人。 Sebagai hamba Tuhan, saya malu melihat wujud kehidupannya di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 所以身为上帝的仆人，我感到害羞，看他在这个非信主的生活当中， Karena terlihat karakternya lebih jelek, 因为他看得出来他的品格的话，很坏， lebih licik, 就是更吝啬， lebih jahat, 更坏， lebih pelit, 更 lebih tidak karuan. 更狡猾，更吝啬。 Dia bisa seenaknya emosian, 他很容易就是犯怒， sedikit-sedikit tersinggung, 一点点事情都是很不服气， selalu dikuasai pikiran negatif. 而且一直在想负面， Pokoknya jauh dari ajaran firman Tuhan. 那都是远离上帝的话语。 Saya sampai malu 我也是感到害羞， dan bertanya dalam hati, 而且自问， kenapa masih ada orang Kristen seperti demikian? 为何有这种的基督徒呢？ Tetapi inilah realita 但这个就是我们生活的 yang 实际 bisa 上， kita temukan di dunia ini. 而且我们可以发现在这个世上， Saudara-saudara, 弟兄姐妹， Paulus mau jemaat Kolose termasuk kita sebagai umat Tuhan hari ini 保罗要求哥罗西书的会友，包括我们， perlu dengan sengaja
mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. 我们需要刻意的实现出来上帝的话在我们的生命。 Kita bukan saja perlu terus belajar, terus diajari firman Tuhan. 我们不单单一直不断的学，而且被教导上帝的话， Tetapi kita juga perlu dengan sengaja mewujudkan firman Tuhan tersebut di hidup pribadi kita masing-masing. 但我们也要刻意的故意实现出来上帝的话在我们的生活。 Ya, kita masing-masing perlu sebagai pelaku firman Tuhan di kehidupan ini. 所以我们每个人在我们自己的生命要成为上帝话的施行 Dan 者， firman Tuhan seharusnya sangat mempengaruhi seluruh keberadaan kita. 而且这个上帝的话会影响到整个生活， Seharusnya mempengaruhi cara pikir kita, 而且影响到我们的思想， hati kita, 影响到我们的心， karakter kita, 甚至影响到我们的品 cara pandang 格 kita， 而且我们的看法、 tindakan kita dan sebagainya. 我们的行动等等。 Saudara-saudara, saya tidak tahu 弟兄姐妹，我不知道 sejauh apakah firman Tuhan sudah mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. 上帝的话已经多么影响你我的生活呢？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹， dengan jujur saya harus mengatakan, 所以我很诚实的说， di realita kehidupan ini masih ditemui 所以在我们生活的实际上，经常发现， orang Kristen berkarakter jelek. 就是基督徒有一个很坏的一个品格， Orang Kristen suka mengeluh. 他经常埋怨， Orang Kristen sangat egois. 所以基督徒是很自私的， Orang Kristen selalu berpikir negatif. 甚至就是他的想法都是负面的。 Orang Kristen suka berjudi, suka menyeleweng. 那基督徒喜欢赌博，而且有婚外情。 Orang Kristen maunya menang sendiri. 他做什么事情他要为胜， Orang Kristen hatinya licik, 甚至于他的心是很狡猾， selalu hidup dalam dosa. 一直活在罪中。 Ya, selalu nampak 那就是一直看得出来， ada orang Kristen yang tidak menghidupi firman Tuhan. 甚至于很多基督徒没有活出上帝的话， Mereka bukan sebagai pelaku firman Tuhan. 而且他们也不成为上帝的话语的施行者。 Ya, memang banyak orang Kristen tidak mau dengan sengaja memilih mewujudkan firman Tuhan di hidup pribadinya. 但是也很多基督徒他们不要刻意的实现出来上帝的话， Mereka masih membiarkan dirinya memilih hidup semaunya sendiri 他们还是选择随自己的意识活着， dengan berbagai alasan yang dibuatnya 就 sendiri. 是用各种各样的理由。 Bagaimana kehidupan saudara dan saya? 就是你我的生活怎么办呢？ Saudara-saudara, hari ini kita sudah belajar bersama-sama sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus seharusnya mewujudkan hidup sebagai manusia baru. 所以我们今天大家已经一起学习，就是身为已经被上帝所救赎的人，我们要刻意地实现出 Dan 来 kita 新 juga 生命。 diingatkan mewujudkan hidup manusia baru tidak otomatis akan terjadi. Butuh peran Allah dan butuh peran kita dengan sengaja mau mewujudkannya. 所以这个不是自动产生的，而是需要上帝的角色，还有我们自己的角色。 Maka kiranya kita dalam keseharian kita bisa mewujudkan hubungan yang erat dengan Tuhan, bisa dengan sesama kita saat berrelasi memiliki hikmat Tuhan, dan kita terhadap diri sendiri sebagai pelaku firman Tuhan di kehidupan ini. 所以我们与上帝的关系要有密切的关系，与人交往的要有上帝的智慧， 还有自己的话，我们要成为上帝话语的施行者。 Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mewujudkan kebenaran, mewujudkan hidup orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman di hadapan Tuhan. 所以求上帝帮助我们，让我们可以实现出来真正有上帝信心的生活。